hadis pujian terhadap bid'ah. Okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela bid'ah dalam agama. Antara hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka benda bid'ah. Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kamu dengan benda baru dalam agama. Kerana setiap benda baru dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. So Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mencela bid'ah. Nabi tak bagi kita terlibat dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu ialah benda baru dalam agama. Bid'ah ni benda baru dalam agama yang tidak ada asal. Macam mana nak tahu benda tu bid'ah ke tidak? Dengan salah satu daripada dua cara, ataupun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, benda yang tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ada keperluan untuk Nabi buat. Tapi bila ada keperluan di zaman kita, maka benda tu kita buat, dia tak jadi bid'ah. Sebab Nabi tak buat sebab tak ada keperluan. Kita buat sebab ada keperluan. Contoh, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf dengan satu qiraat ataupun dengan satu lugah yang sama. Sebab Nabi kata, Quran ni diturunkan dengan 7 bahasa. Dengan 7 lahjah. Masuk zaman Osman himpun satu mushaf, ya, yang tak pernah dilakukan. Zaman Abu Bakar lagi dah dihimpunkan mushaf. Zaman Nabi SAW bukan tak tulis, tapi tak dihimpunkan macam kita sekarang. Sebab Quran masih turun. Dan ayat Quran ni ada yang turun awal, ada yang turun kemudian. Jadi sebab itu Nabi tak himpunkan dalam satu. Nabi suruh tulis, sahabat catat, Abu Bakar susun. Adakah mushaf hari ini bid'ah? Tak. Kerana ada keperluan untuk himpun supaya terpelihara Quran tu. Zaman Nabi SAW, Quran kita tak ada baris. Kita hari ni ada baris tak Quran? Ada baris. Kalau tak ada baris, macam mana nak baca? Kan? Saya baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Kalau Quran tak ada baris, memang kita baca tak bunyi langsung. Macam mana nak baca ni ustaz? Dah lah titik pun tak ada, baris pun tak ada. Tapi masuk di zaman terkemudian diletakkan titik dan diletakkan baris. Adakah benda tu bid'ah? Benda tu bukan bid'ah. Benda tu masuk dalam masalih mursalah. Apa itu masalih mursalah? Sesuatu yang dibuat yang tak ada zaman Nabi SAW, tapi kita buat kerana ada maslahah, kerana ada kepentingan. Dan kita tak pernah kata baca Quran yang ada titik dan baris lebih banyak pahala daripada baca Quran yang ada di zaman Nabi. Kita tak pernah kata. Siapa yang kata macam tu? Bid'ah. Faham? Okey. Selesai satu kes. Satu lagi, sesuatu yang Nabi SAW tak buat di zaman dia. Sesuatu yang Nabi tak buat di zaman dia, ada keperluan untuk buat tapi tetap Nabi tak buat, maka tak buat tu bid'ah, tak buat tu sunnah. Tadi Nabi tak buat sebab tak ada keperluan. Sekarang ni Nabi buat, Nabi tetap tak buat walaupun ada keperluan. Tak buat tu sunnah. Macam mana? Tuan-tuan, semayang tarawih kat masjid ni, ada azan tak? Bilal azan tak untuk semayang tarawih? Oh, Bilal pun tak ingat dah. Dia tengok ustaz Pak Imam. Tak kan? Mana ada azan? Iqamah tak? Mana ada iqamah? Biasa orang sebut as-salatu jami'ah je.
Betul tak? Tuan-tuan sembahyang tarawih kan? Ada imam muazzin kata, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada kan? Itu untuk solat isyak. Untuk solat tarawih tak buat kan? Pasal apa tak buat? Sebab Nabi tak buat. Ada tak keperluan untuk Nabi buat? Patutnya ada keperluan lah, sebab nak himpunkan orang dan sebagainya. Sama solat raya pun. Solat raya, mana ada azan? Mana ada iqamah? Sedangkan keperluan ada tak untuk himpunkan orang solat di musalla, di tanah lapang? Ada. Tapi Nabi tak buat. Tak buat itulah sunnah. Satu kes. Selesai yang tu. Benda yang Nabi SAW tak buat di zaman dia, kena tengok. Nabi tak buat tu, ada tak sebab ada halangan ataupun tak ada? Kalau Nabi tak buat sebab ada halangan, kita boleh buat kalau halangan tu dah tak ada. Kalau Nabi tak buat, sedangkan tak ada halangan untuk Nabi buat, tetap Nabi tak buat. Tak buat tu sunnah. Apa benda ustaz ni? Pening kepala saya. Sebab tu belajar bab bid'ah ni susah. Ramai ustaz-ustaz pun tak faham. Sebab tu bila kita sebut bab bid'ah ni orang marah. Sebab susah nak faham. Nabi tak buat sebab ada halangan. Bila Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat, halangan tu dah tak ada, kita boleh buat. Walaupun Nabi tak berterusan buat. Contoh, Nabi SAW solat tarawih berapa malam? Berjemaah. Nabi buat di masjid 3 malam. Kita buat berapa malam? Hari ni hari yang ke 9. Malam ni malam ke 10. Cepat tuan-tuan. Sepertiga habis dah ni. Nabi buat 3 malam je. Kita buat dah malam ke 10. Malam ni insya-Allah buat lagi. Bid'ah tak? Tak bid'ah. Sebab kenapa Nabi buat 3 malam je? Nabi sendiri sebut, aku takut salat berjemaah tarawih di masjid akan diwajibkan ke atas kamu. So Nabi tinggal tu sebab Nabi takut ada halangan. Halangannya takut jadi wajib. Bila Nabi dah wafat, masuk zaman Umar tengok, Umar buat satu ketetapan. Umar tengok orang sana sembahyang sikit, sini sembahyang sikit, sana sembahyang sikit. Umar kata, tak boleh jadi ni. Kita himpunkan balik manusia, jadikan satu imam. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Bid'ah dah? Dah bid'ah. Sebab Nabi dah tunjuk, cuma Nabi tinggalkan kerana ada halangan. Zaman Umar, dah tak ada halangan kerana Nabi dah wafat, syariat telah sempurna. Tak mungkin salat tarawih jadi wajib. Boleh buat berterusan, tak ada masalah. Saya bagi contoh yang lain. Nabi SAW ada waktunya meninggalkan solat duha. Ada waktu Nabi tinggalkan solat duha, Nabi tak solat. Tuan-tuan, hari ni ada di kalangan sahabat kita yang solat duha tak tinggal langsung. Solat duha dia jaga sungguh. Bid'ah tak? Para ulama bincang, kenapa Nabi tinggalkan sekali-sekala solat duha? Nabi takut jadi wajib. Maka bila Nabi wafat, kebarangkalian jadi wajib tu dah tak ada, kita boleh solat duha walaupun hari-hari, tak ada masalah. Dan itu tidak dinamakan sebagai bid'ah. Okey. Boleh faham bab bid'ah? Boleh faham Okey. Kita tengok. Nabi SAW dalam hadis ni cela bid'ah. Nabi cela bid'ah, Nabi tak suka bid'ah. Okey. Jika dilihat daripada lafaz hadis ini, jelas Nabi SAW mencela bid'ah dalam agama dan mengatakan kesemua bid'ah adalah sesat. Okey. Ibn Rajab menjelaskan, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat. Min jawami'il kalim. Bila Nabi kata semua bid'ah sesat, Ibn Rajab kata, ini termasuk dalam kunci perkataan. La yakhruju anhu syai', yang tidak keluar satu pun daripada perkataan ni.
Ni kunci bagi kata-kata yang merangkumi semua. Okey? Wa huwa aslun azim. Ini merupakan satu asas yang agung min usuliddin, daripada asas-asas agama. Wa huwa syabihun biqaulihi. Perkataan ni sama dengan perkataan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mereka perkara dalam agama kita yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Fa kullu man ahdatsa syai'an, dan setiap orang yang mereka yasa sesuatu, cipta sesuatu, wa nasabahu ila din, dan dia menyandarkannya kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din, dan tidak ada asal untuknya dalam agama, yurja'u ilaihi fahuwa dalal, yang tidak ada asal yang kita boleh kembalikan dia, maka dia termasuk dalam kesesatan. Wad-dinu bari'un minhu, dan agama berlepas diri daripadanya. Wa sawa'un fi dhalika fi masailil i'tiqad, wa sawa'un fi dhalika masailul i'tiqad awil a'mal awil aqwali zahira wal batinah. Termasuk dalam semua bab. Akidah pun dia, perkataan pun dia, perbuatan pun dia. Tapi tiba-tiba ada dalam hadis Umar kata, ni'matil bid'atu hadhih, alangkah baiknya bid'ah ini. Nabi cela. Nabi kata semua bid'ah sesat. Umar kumpulkan orang semayang, satu imam, Ubay bin Ka'ab jadi imam. Umar kata bid'ah ni bagus. Macam mana nak buat? Kan bercanggah tu. Dan kita kena tengok perkataan Umar. Oh, rupanya yang Umar puji ni bukan bid'ah pada istilah, bid'ah pada bahasa. Kerana bid'ah pada bahasa semua benda baru. Ada asal ke tak ada asal, bid'ah. Tapi bid'ah pada istilah, benda baru yang tak ada asal. Yang tu yang dicela. Bid'ah pada bahasa, benda baru yang ada asal pun bid'ah, yang tak ada asal pun bid'ah. Sebab itu Ibn Rajab kata, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah. Apa yang berlaku pada perkataan salaf yang menganggap baik bid'ah, fa inna ma dzalika fil bid'ah lughawiyah la syar'iyyah. Yang dimaksudkan dengan pujian terhadap bid'ah tu bid'ah pada bahasa, bukan bid'ah pada syarak. Wa muraduhu anna hadzal fi'l lam yakun ala hadzal wajh qabla hadzal waqt. Maksudnya perbuatan ni tak pernah dibuat di zaman Nabi dengan bentuk ini, dengan cara ini, dengan tempat ini, tapi ada asalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Wallahu alam. Jadi ini ada penting lagi, sikit lagi. Dia kata faminha, Nabi SAW dia kata menggalakkan orang untuk melakukan qiyam Ramadan, dan Nabi gesa orang untuk buat. Dan manusia pada zaman Nabi SAW yaqumuna fil masjid jama'at mutafarriqah wa wahdana. Manusia pun solat, tapi solat adalah mutafarriqat, sini sikit, sana sikit, sini sikit. Ada yang solat seorang-seorang. Maka dia kata wa huwa salla bi ashabihi fi Ramadan ghaira lailah, dan Nabi pernah salat bersama dengan sahabat bukan hanya satu malam, 3 malam. Summa amtana'a min dzalika, kemudian Nabi berhenti, Nabi tak berjemaah dengan sahabat lagi dah, mu'allilan bi annahu khashiya ayyuktaba alaihim. Nabi pun tinggalkan kerana Nabi takut akan menjadi wajib. Fayajizu anil qiyam bihi, jadi orang tak mampu nak solat tarawih ni sebab jadi wajib, orang tak mampu takutnya. Wa hadza qad umina ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, dan ketakutan ini telah pun menjadi aman setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang boleh saya sampaikan pada petang ini.